Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya, Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada pagi ini seperti mana yang kita war-warkan ataupun kita janjikan, yang mana insya-Allah kita akan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Samsul Amri Ustaz, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Samsul Debat. Macam mana nama dia boleh jadi macam tu kena tanya dia lah, kena tanya penceramah juga. Mungkin ada cerita yang istimewa di sebalik nama tersebut. Dan seperti mana yang tuan-tuan maklum, bahagia Al-Fadil Ustaz kita ni memang tak asing lagi bagi penonton YouTube dan juga channel TV dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, secara eksklusifnya kita bawakan pada pagi ini bersama-sama dengan kita. Dan kita mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz ke kampung Berhala Gantam ini Ustaz. Satu kampung yang sangat unik di Temeluk Berhala Gantam. Untuk makluman Ustaz juga, kampung ni adalah kampung yang agak kecil juga di pesisir Sungai Pahang ini. Mana penduduk di sini sekitar 50 buah rumah sahaja, dan kebanyakannya dihuni oleh Ibu Tunggal. Jadi itu istimewanya lah, antara keistimewaan kampung Berhala Gantam. Dan tajuk kita hari ini Ustaz, kita hari ini Alhamdulillah melangkah ke tahun baru 1441 Hijrah. Jadi sekitar itulah tajuk. Sama ada Ustaz nak suruh kita azam baru ke, ataupun Ustaz nak suruh maintain je azam lama Ustaz. Orang sebelum ni dia lurus je Ustaz. Kalau Ustaz nak maintain, kalau Ustaz nak buat azam baru. Jadi tanpa melengah masa lagi, dan sebelum daripada tu, seperti mana yang saya umum tadi, kita ada banyak hamper orang bagi sumbangan, dan kita akan bagi semua sekali kepada pengunjung-pengunjung Carnival Duha kita. Dan pendaftaran untuk Carnival Duha ini melalui QR Code. Dan sesiapa yang rasa tak boleh nak buat sendiri pakai handphone sendiri, boleh minta bantuan daripada kru-kru ataupun budak-budak muda yang pandai menggunakan kaedah tersebut. Jadi sayang hadiah kita banyak hari ini. Sayang kalau kita tak register sebagai rakan Carnival Duha. Untuk makluman Ustaz juga, Carnival Duha ini adalah program mingguan dan ianya biasa berlangsung pada hari Sabtu Ustaz. Cuma hari ini nak kena dengan jadual Ustaz, kita bawa hari Ahad, dan hari ini merupakan episod yang ke-25 Ustaz. Alhamdulillah, dan kita doakan mudah-mudahan Carnival Duha ini dapat berlangsung hingga kiamat lah senang cerita. Seminggu sebelum kiamat kita nak habiskan kuliah duha ni insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu daripada saya, dan untuk seterusnya kita serah kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi acara, bahagia barisan jawatankuasa Hulu Balang, pengemudi, orang-orang Kuwait Masjid Al-Hasan. Begitu juga jawatankuasa penganjur yang terlibat dalam menjayakan program Carnival Duha 25.0. Barulah komersial 35.0 kan. Begitu juga tenaga-tenaga penggerak daripada Ma'had Tahfiz Al-Amin,
semua yang terlibat, pemimpin-pemimpin, ketua OPEC, ketua-ketua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak sangka pula yang istimewanya kampung berhala, kampung berhala gantang. Yang istimewanya Tang Ibu Tunggal tu saya tak teraya. Cubalah cari keistimewaan lain ya. Dia banyak kategori ibu tunggal ni. Satu, ibu tunggal yang ditunggalkan sebab dijemput oleh Allah SWT. Satu lagi, ibu tunggal yang ditinggalkan. Dia ada macam-macam jenis tu. Tapi itulah dia kan, punya ramai ibu tunggal kan, sampai buat persatuan ibu tunggal. Bapak kalau tinggal macam mana pun dia tak buat persatuan, dia seseorang kan. Tapi tak apalah. Hari ni alhamdulillah meriah. Kita tengok dekat tengah ni ada grandstand ni, grandstand ni. Grandstand. Tapi dia paling sikit, dia bawah zen. Yang ni dia kategori yang mahal sikit lah. Sebab dia siap ada apa kan, ada dengan tabir-tabir ni semua. Tak dahsyat lah. Saya tengok hari ni ramai betul. Saya tengok tak kurang 25,000 orang ada ni. Saya sebab ada live ni. Orang yang tengah tengok live gila tu ramai ni gitu kan, 25,000 orang. Jadi hari ni kita yalah, sebenarnya datang lah. Tak kira lah hari apa. Dan yang paling penting bukan hari apa je. Tak kira siapa penceramah datang, majlis ilmu datang. Itu sebabnya Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi ada orang ikhtiar nak datang. Ada orang dia nampak banner tu, dia nampak banner, woi kena datang kan. Dan satu lagi Nabi sebut, barang siapa duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Maknanya bukan senang nak datang majlis ilmu. Ada orang tu memang nak datang, dia nampak banner memang nak datang. Tiba-tiba lah dah sudah semalam dia terlepas. Dia tengok banner tu jadi. Ada orang tu pula baru nak datang hari Ahad ni pula, alah tiba-tiba saudara mara datang malam tadi. Ada macam-macam pula nak siap kat rumah tu. Allah pilih kita. Mana malaikat akan catat pahala kita dalam majlis ilmu ni. Walau apa pun yang kita lakukan, termasuklah tidur. Jadi tak ada masalah. Siapa-siapa nak tidur lah, tak ada sembarang. Kadang-kadang kat rumah payah nak tidur kan. Dengan bantal tak boleh tidur, tak dengar bunyi tak boleh tidur kan. Kadang-kadang sojuk bana pun tak boleh tidur kan. Tapi dalam majlis ilmu ni togak-togak dia boleh tidur. Anda tak anda lah tu kan. Jadi jangan risau. Dan begitu juga Nabi sebut juga dalam hadis yang lain. Nak cerita lebihnya majlis ilmu ni, Nabi sebut barang siapa duduk dalam majlis ilmu, belajar satu bab daripada cabang ilmu tu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Malahan dalam satu hadis yang lain Nabi sebut dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tak payah sembahyang sunat lagi, nak tunjukkan besarnya pahala Allah bagi kat kita. Saya ingat saya dengan Ustaz Don ceramah di Tawau, Sabah. Saya nampak seorang budak pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Dekat belakang baju dia tu ada hashtag pergi syurga balik hari tu. Betul lah kan? Datang ini balik, datang balik kan? Mana datang syurga balik hari. Jadi kita datang hari ni belajar. Alhamdulillah, dapat tengok Samsul Debat dekat-dekat tu, kira bonus tu. Dah tahu kan, nak tengok Samsul Debat payah belakang-belakang duduk kan. Kan hujung duduk bosan tungau saya tengok Samsul Debat kan. Yo, letak Samsul Debat tu. Inilah dia Samsul Debat. Jangan risau, insya-Allah. Nampak cara perancangan tu tadi, saya akan datang lagi insya-Allah. Kalau ikut planning 2020. Nampak tahun ni dah habis. Tahun depan lah pula kan. Mudah-mudahan. Jadi kita cerita tentang hijrah. Baru-baru ni kita cerita pasal hijrah ni. Hijrah ni apa? Hijrah ini kalau dari segi bahasa dia adalah perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Orang sewenang-wenang je guna, aku nak berhijrah pergi ke KL, aku nak berhijrah pergi ke sini. Semudah-mudahnya guna perkataan hijrah tanpa memahami erti kata hijrah yang sebenar. Dan Nabi sebut, selepas daripada penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, tidak ada lagi dah hijrah selepas ini. Nabi kata tak ada dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nabi kata mana perjuangannya itu masih ada.
Sebab apa? Hijrah ini maknanya kalau nak ikutkan niat dan jihad ni, erti kata kita ni perangai nak jadi elok, itu hijrah. Kalau tanya Imam Nawawi kata hijrah itu adalah bertaubat. Maknanya kalau bertaubat tu hijrah tu, berubah perangai daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Kita tanya, apa yang aku nak buat baik lagi? Dulu aku tak semayang, aku semayang dah hari ini. Kemudian bila cek 1440, aku semayang dah, tapi selalu lambat. 1441 aku berhenti semayang awal waktu. 1442 aku dah semayang awal waktu dah itu. Cuma aku banyak semayang seorang, kena semayang Jumaat pula. Ada ruang untuk kita memperbaiki diri kita. Aku selalu datang majlis ilmu, tapi tak ingat apa yang dia cerita. Macam-macam dengar lah, tapi tak ingat. Kenapa ya Allah? Kita dah tua, bukan dah tua, malah nak menyalin. Contoh. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi cakap apa pun dia tahu ingat, tahu hafal, dia tahu sampai ke sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang tak menyalin dan ini semua saudara dengan Abu Hurairah. Senang Nabi cerita. Itu dia ceria, golak, faham. Balik kan orang tanya, best tak macam masa sermat tu? Best. Dia cerita apa? Sama je. Dah kau tak menyalin, sama lah. Tapi itulah dia. Maknanya ada benda yang lebih baik kita boleh buat. Improvement kita boleh buat. Dulu mungkin aku pemalas, aku nak kena jadi rajin. Kita kena usaha dalam hidup kita. Itu sebab saya suka tengok buat program macam ni. Kita tengok ramai peniaga-peniaga, saya suka. Ini cara yang terbaik dalam kita mengangkat Islam ni, dan kita bantu orang Islam meniaga. Jadi balik sekarang jangan tengok ya, jangan tanya khabar ya. Beli ayam tu habis yang gantung. Contoh, biar dia balik senyum. Dan kita sebenarnya kita bantu dengan cara beli. Dia bukan suruh bagi duit ke dia. Dia suruh kita beli itu ya. Lepas itu besok dia tambah baik lagi. Kalau tak sadap, beritahu dia. Kalau sadap, beritahu kawan. Tak sadap, beritahu dia. Tak apa-apa tu kau masak kan. Contoh cakap gitu, biar dia jadi lagi baik. Macam tu. Tu yang tadi saya tengok kowe pun ada. Saya tanya adik dah boleh takkan ke? Belum dah. Rupanya dah ayah tak sambung ni. Saya kata tadi kan nak takkan yang sejuk tadi kan. Betul ni dia. Ni yang Nabi anjurkan. Suruh kita berniaga, suruh kita cari rezeki. Kan? Jadi makna kata kita buat program Carnival Duha ni adalah yang terbaik. Siapa yang belum register, baik register. Kenapa nak register? Senang nak update. Okey, jangan lupa besok penceramah akan datang. Siapa? InsyaAllah untuk next saya cadangkan kita buat Carnival Duha akan datang. Mungkin yang 58.0. Oh mak, 58. Tahun depan ambil lagi lah kan. Kita buat program duo Syamsul kat sini. Saya bawa Abang Syamsul kau sekali. Kita buat duo Syamsul sini. Boleh? InsyaAllah. Ini bukan sekadar janji tau. Wah, nanti follow up. Cakap dengan PA saya, Nabila. Nanti diuruskan sekali. Abang Syamsul kau insyaAllah. Hari ni dia baru sampai daripada Tanah Suci. Dia buat haji. Jadi makna kata ni benda yang baik. Apa benda baik kita boleh buat? Cuma bila sebut hijrah ni, kita imbas balik macam mana peristiwa Nabi hijrah. Mana cara Nabi hijrah? Nabi waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi waktu pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebelum Nabi menghadap Allah tu, siapa yang bawa? Siapa yang mengiringi Nabi dalam perjalanan? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Dalam perjalanan Nabi tu, ni Bukit Tursina, ni Baitul Lahab. Yang ini. Kau nampak tu Muhammad? Mana? Tu. Kenapa? Tu nama dia Yathrib. Nama Madinah ini Madinah lah. Yathrib tu nanti kau akan berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah tahu dah. Allah akan arahkan Nabi untuk berhijrah bila-bila masa. Nabi kena standby. Nabi tak nak terfikir pun akan meninggalkan Mekah. Tapi disebabkan tu perintah Allah, maka Nabi bersedia. Macam tu juga kita tahu dah, tak lama lagi akan masuk Zuhur, tak lama lagi akan masuk Asar. Bersedia.
Tu pengajaran dia. Kemudian bila Nabi sampai aja hari yang Nabi diarahkan untuk berhijrah, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Apa yang kita lihat? Nabi bersedia. Nabi tak ada kata, alah, relax lalu, Allah, ya Allah, bagilah 2 minggu. Tak ada. Nabi tak, pun tak. Nabi menjawab pun tidak, mengumut pun tidak. Sebab perintah Allah. Kita, anak-anak kita pergi semayang, alah, nanti lu. Perintah Allah. Bukan mak tu cakap, bang semayang bang, dah zuhur dah. Oh ya. Macam tu aja. Sebab bukan sebab perintah bini lah, perintah Allah. Walaupun kebetulan memang kita takut bini. Betul tak? Bukan takut bini, bini menakutkan. Tu betul tak? Orang perempuan ni bergarang kan, yang memang dia pandang tu langsung tak jadi makan. Tu tak lah tu. Kan? Jadi mana kata bila bini cakap, bang dah masuk zuhur. Alah. Ini masuk zuhur bang. Nantilah kejap, ke belakang ni. Itu bukan semangat kita dalam hijrah yang kita nak. Bang zuhur bang. Oh ya Allah, dah lambat dah. Macam tu. Bang. Kemudian bila kita sebut tentang bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi hijrah, Nabi nak berhijrah, nak keluar rumah Nabi dah dikelilingi oleh tentera-tentera kafir Quraisy bersedia nak bunuh Nabi. Tentera ni, kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah Quraisy dah berbincang, apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Muhammad ni beria dah sebarkan Islam ni, dah ramai orang masuk Islam dah. Macam mana kita nak buat ni? Muhammad ni dah terang-terang dah menyebarkan agama dia ni. Macam mana kita nak buat ni? Salah seorang daripada ketua kabilah menyatakan, siapa yang pening kepala, bunuh aja Muhammad ni. Yang bercakap tu sebenarnya adalah orang yang menyamar jadi satu ketua kabilah, tapi sebenarnya adalah syaitan rajim. Syaitan sebenarnya. Dia menyamar jadi ketua kabilah. Bunuh aja Muhammad ni. Semua setuju. Jadi itulah, bila Nabi nak keluar rumah, keliling rumah dah ada tentera kafir Quraisy mengelilingi. Nak bagi tahu apa? Pengajarannya nak berubah, nak berhijrah, bukan sana. Mesti ada halangan. Tetapi Nabi yakin ini perintah Allah, maka Nabi diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshainahu hum la yubsirun. Dah biasa baca dalam surah apa? Al-Fatihah. Surah apa? Ingat tak tahu tadi, saya nak cuba tadi. Dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin yang maksudnya apa? Lebih kurang dibinakan tembok-tembok penghalang di hadapan mereka, tembok penghalang di belakang mereka, kemudian ditutup pandangan mereka dan mereka tidak dapat melihat. Tu sebab ada ustaz tu cakap, baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Masuk highway baca ayat tu. Kono juga lah ustaz. Sebab polis tu sebelum pasang kamera tu dia dah baca dulu ayat ni. Dan dia nampak kita tak nampak dia. Jadi tak nampak. Bila Nabi keluar dia tak nampak. Nabi siap ambil pasir letak kat kepala-kepala dia orang ni, dekat kepala tentera ni, dan dia tak sedar lagi tu. Sehingga kan ada seorang tu, bila Nabi dah berlalu, yang seorang masyarakat ni, orang ramai yang kafir Quraisy biasa ni, Muhammad dah lalu, bukan tak bunuh je. Tu Muhammad dah lalu tadi, mana ada, kami tak nampak pun. Iya, aku nampak. Takkanlah. Masa tu dekat rumah, sebelum Nabi tinggalkan rumah, tertinggal pula, Nabi beritahu dekat Sayyidina Ali minta gantikan dia kat tempat tidur. Kan, boleh tak kau gantikan ke tempat tidur? Sayyidina Ali punya riang sebab dapat ganti Nabi ke tempat tidur. Wah, ganti tempat tidur. Kan? Sebab kenapa mengganti tempat tidur tu bukan senang, sebab tahu dengan tahap orang nak bunuh Nabi. Cuba kalau kita tok ketua, tok pek, ketua kampung, ada orang nak pukul aku, kau ganti aku ke tempat tidur. So kau jawab dia, aku nak lari ni, contohlah. Apa jawab kita? Kau nak mampu seorang. Agak macam tu lah kan. Tak ada mana kita sanggup, tapi ni sanggup sebab kerana Nabi sanggup. Ganti. Jadi bila tentera kafir Quraisy, kau pergi tinjau tengok, betul ke Muhammad dah keluar? Bila tinjau, elok dia tidur.
Yang sebenarnya Sayyidina Ali yang sedang berselubuh. Nak tunjukkan apa? Hijrah memerlukan pengorbanan, berkorban. Kemudian bila Nabi keluar, menjuruk pula ke Gua Sur dulu. Yakin, bersusah-susah. Nabi keluarnya, Nabi bila meneruskan perjalanan nak pergi ke Yathrib ni, Nabi ikut jalan yang jalan tidak biasa dilalui oleh manusia. Jalan yang dilalui oleh binatang-binatang liar yang Nabi ikut. Nabi ikut jalan tu, ya Allah Akbar. Siapa yang dah pernah pergi Makkah, siapa dah pernah pergi Madinah, perjalanan Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah ke, dah kita naik bas, kita tinggal kat luar tengok bukit bukau tu, batu-batu je. Tapi itu okey tu. Jalan yang Nabi ikut bukan jalan itu. Nabi jalan ikut jalan yang binatang-binatang ikut. Nak tunjukkan perjalanan kita menuju perubahan bukan senang. Banyak ranjau dan duri, banyak halangan-halangan dia. Tetapi kena sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sampailah Nabi ke Kuba. 8 hari perjalanan Nabi sampai di Kuba. Di Kuba benda pertama Nabi buat, Nabi bina masjid. Itu sebab masjid ni institusi yang terpenting. Wahai masyarakat kampung berhala gantang, ingatlah, selagi mana ada Masjid Al-Hasan ini, selagi itulah masyarakat di sini akan sejahtera. Sebab inilah hati masyarakat di sini. Orang lain nak pergi ceramah kan, tengok dan sanggup dan naik kereta nak pergi cek masjid, nak pergi cek masjid tu, nak cek masjid ni, mana nak buat majlis ilmu. Tuan-tuan hari ni dia pusatkan kat sini, jadi gerakan karnival masjid supaya tahu besok siapa pula datang. Nanti siapa datang? Semua datang ke sini. Bosalah pahala orang yang bawa kereta ditumpangkan orang-orang lain. Dia jadi gitu. Siapa nak naik ngaku? Jom. Makin lama makin berubah muka yang bawa kereta tu. Setiap kali datang tak ada pun orang nak share minyak dengan dia. Menumpang bukan main lagi, tapi share minyak tidak ni contoh. Ataupun bawa lah bekal sikit. Nak ambil aku masak cakui bagi tadi. Tahu tak kuih cakui? Tahu. Sedap pula ingat cakui kan. Macam tu lah. Jadi mana kata bukan senang perjalanan Nabi. Kemudian bila Nabi bina masjid, nak tunjuk masjid ini penting. Masjid ini bukan tempat semayang saja, tapi masyarakat tempat membincangkan. Inilah membincangkan pembangunan masyarakat. Kita dapat idea macam mana, apa keadaannya, isu-isu semasa. Anak-anak peksa macam mana perangai-perangai kita waktu anak-anak peksa. Contohnya apa doa yang terbaik untuk anak-anak peksa. Tiba-tiba je anak-anak UPSR hari Rabu ni, tiba-tiba ayatnya. Yang paling best, tiba-tiba dah 1441. Macam baru semalam ni 1400, 1420. Kan orang-orang lama tengok kalender hijrah tu berubah laju betul tak? Kalau tengok kalender hijrah tu berubah dah laju, mana nak mati ke? Senang dia punya kesimpulan. Kemudian bila Nabi sampai je ke Yathrib, ketibaan Nabi disambut dengan penuh keriangan. Rianglah nyambut Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu riang. Ini timahapan umum puan kan. Tala'al badru nah, malah tak apa. Orang riang nyambut Nabi. Bangi pula. Maknanya kalau bangun, kalau tala'al badru alaina sonyo. Riang. Telah datang bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada'. Buat tangan dia tahu perempuan. Daripada lembah wadah munculnya.
Wajib syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur. Mada'a lillahi da', seruan doa kepada Allah namanya. Dan saya nak panjang lagi sebenarnya, kan lagi mahal bayar, cukup takat tu. Tak ada lah. Saja. Tapi memang keriangan orang sambut, orang berebut-rebut nak Nabi tidur rumah dia. Berebut nak tunjuk. Tetapi hakikatnya perjalanan Nabi bukan senang. Tetapi apa yang Nabi sebut, tidak ada lagi dah. Tak ada lagi dah hijrah selepas ini. Yang ada niat dan jihad. Maknanya niat kita dalam buat sesuatu, perjuangan kita dalam mencapai sesuatu. Kalau tengok balik niat, apa yang Nabi sebut? Hadis yang paling popular, semua orang selalu dengar, inna a'malu binniyat. Dalam peristiwa hijrah ni lah Nabi sebut inna a'malu binniyat. Satu amal bekerja itu bermula dengan niat. Apa niat datang ceramah hari ni? Dan datang nak cari ilmu, pahala. Datang ni sebab cari ilmu kerana Allah, lagi besar pahala. Apa sebab datang? Nak selfie dengan seserban. Yang takat tu lah berpek. Kan? Apa ni yang datang? Bini yang memakak datang lah senyap. Ada pek lah bini yang senyap. Apa datang sini? Dah semua bayi pula. Mana dah tak bayi? Bayi lah semua. Kadang-kadang orang cakap aku tak campur masyarakat pula. Ada dapat campur masyarakat. Semua bergantung pada niat. Sebab yang ikut Nabi berhijrah bukan semua ikut Nabi niatkan Allah. Ada seorang pemuda tu ikut Nabi sebab ada seorang perempuan tu dia suka betul kat perempuan tu. Dia sebabkan perempuan tu ikut Nabi berhijrah, maka dia ikut Nabi berhijrah. Sebab dia nak ikut perempuan, maka dia akan dapat perempuan. Nabi kata wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang niat hijrah dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Sebab apa-apa pun niat penting. Niat ni sangat penting. Kenapa kita kahwin? Dan orang lain semua kahwin lah. Kenapa kahwin? Dah tua dah. Bila dia nak kahwin? Nanti 35 dah. Dah raya dah. Wah, tak tahu nak nampak tu. Nanti 35 dah macam mana? Sabar. Jambatan kita tak sama. Ada orang jambatannya panjang, baru dapat jumpa. Kek penghujung jambatan tu dah banyak umur, baru dapat kahwin. Ada orang tu kan, jambatan baru naik dah sampai pendek jambatan ni, dah kahwin. Ada orang tu banyak kali jambatan. La ilaha illallah. Yang faham, tak faham sudah. Kejap-kejap kahwin, kejap-kejap kahwin, kejap kahwin. Ada kan? Lelaki besar belaan berani tidak ada kan? Orang perempuan ni, pada orang perempuan dia kahwin lebih ni dia bukan sunnah dah, jenayah. Dia macam tu lah orang perempuan ni, tak ada, tak dapat dah. Cerita lah macam mana pun, besar pahalanya. Besar pahalanya. Orang perempuan nak masuk syurga senang, betul tak? Orang perempuan nak masuk syurga senang, betul tak? Betul. Orang lelaki susah. Ni semua muka neraka. Muka neraka tu termasuk yang bercakap ni. Iya. Kita semua neraka ni. Yang perempuan senang masuk syurga tapi dia tak nak. Orang perempuan, Nabi dah sebut, orang perempuan nak masuk syurga senang. Saya pernah ceramah di Sungai Buloh, Selangor. Tajuk dia syurga wanita dambaan syurga, tajuk dia. Wanita dambaan syurga. Maknanya syurga nak sangat wanita tu masuk. Bukan wanita tu nak sangat masuk syurga. Syurga yang nak sangat wanita tu masuk. Nabi sebut ada 4 perkara jaga. Pertama, jaga solat, tak ada hal. Kedua, jaga puasa, senang baik tu. Yang ketiga, taat perintah suami. Yang keempat, jaga maruah diri dan maruah suami. Jaga 4-4 ni Nabi kata, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan nanti kamu. Rupa-rupa. Yang jaga maruah diri, maruah suami tu ramai tak jaga.
Maruah diri, contoh, buat perangai tak elok kat luar, buruk nama suami sekali. Yang baik. Orang perempuan jangan komplain, alah sikit perempuan. Memang sebab orang perempuan senang masuk syurga. Saya cakap, ni dengan kau. Kami ni geng-geng dengan kau, nak macam mana? Neraka tu kakek, tanggungjawab banyak. Orang perempuan taat pada suami, tak ada orang blok, masuk tu syurga. Orang lelaki jaga isteri, belum selesai lagi. Mak kau macam mana? Adik perempuan kau macam mana? Mak saudara kau ni tak ada saudara lain. Kau lah sesatunya. Macam mana? Kau nak jawab semua dulu, baru dapat masuk. Jadi ada kebarangkalian neraka. Saya banyak cerita. Jadi jangan banyak cakap. Tu sebab kena jaga perangai elok-elok. Tetapi orang perempuan kadang-kadang maruah diri, mengumpat. Contohnya cerita ni, itulah bini dia tu gemar betul cerita pasal orang. Tengok bini dia tu, tengok dia tu maruah suami. Kadang-kadang dia tanya, aku tengok laki kau macam tak kerja je, duduk rumah je. Apa hal ni laki kau pemalas ke apa? Isteri yang jaga maruah suami. Tak adalah, dia penat tu, dia memang sibuk. Dia buat juga kerja-kerja part time, tengah nak cari kerja tetap juga. Tapi dia bukan tak kerja nak jaga maruah suami. Ni tak tanya, tengok suami kau tak kerja duduk rumah. Memang kena nyusahkan orang, mati lebih baik. Dia tak kira. Itu memang aku tu. Buang asap betul. Dia lah yang menambah cerita tu kan. Jangan benda-benda macam tu. Dan yang keempat, taat perintah suami. Itu payah. Taat perintah suami pun payah. Orang perempuan ni gemar sangat buat pindaan. Cakap apa? Tak bang, okey tu okey, cuma boleh tak kalau macam ni? Apa hal kau ni? Bila orang lelaki cakap tu setuju je. Abang ingat abang nak ni lah. Okey bang, satu je tau. Tahu mulai isaan ni macam tu. Faham? Abang nak air siap. Abang nak air kopi siap bang. Abang terasa nak makan Maggi, asam-asam, kari, tom yum. Saya cakap macam tu lah. Jadi suami balik kan, abang nak kopi, tea, or mi. Oh bang, itu tak teraya lah. Cakap lah. Oh betul. Ini orang suami, aduh hai. Ya, setuju ya. Abang cakap, abang nak apa? Abang terasa lah nak makan lauk ayam kampung siap. Abang nak masak pedas ke apa? Biasa-biasa lah. Perut tak apa sedap sangat, janganlah pedas sangat. Okey bang. Sayur? Tak sayur? Kacang botol. Okey, settle. Abang nak apa ni? Abang nak pating steam. Okey, settle bang. Abang bagi masa. Apa lagi mana? Landak. Mak landak tak. Abang ni selera lain macam. Abang cuba tanya Kak Zul. Ada tak stok-stok lebih ni ya? Apa lagi abang nak? Cakap lah. Abang nak air sirap. Sirap apa? Sirap leci. Sirap apa? Sirap air. Nak campur cincau. Cakap. Nak apa? Cakap. Saya siap kan? Abang cakap ya bang. Apa lagi abang nak? Abang nak sign. Sign. Mana nak sign? Cakap. Sign je. Tak. Suami nak transfer tanah tu kat nama kita. Jangan sangka buruk. Mama benar sangka buruk kat suami tu. Iya. Tuan taruh je lah. Taruh je. Jadi makna kata tu saya cerita tadi. Saya cakap, kita tengok kan Nabi sendiri pun pesan. Nabi kata apa? Ni antara perubahan yang kita kena buat dalam rumah tangga. Nampak macam biasa, dalam gelap-gelap, tapi sebenarnya itulah benda yang ramai. Hari ni hakikat dia. Di kampung kurang-kurang ada jugalah, tetapi di bandar, ya Allah, teruk. Masalah perceraian, ya Allah Akbar. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Nak juga apa? Nak kata apa? Macam main-mainnya. Di Terengganu ada satu kes. Hari ni kahwin, besok cerai. Bukan orang Terengganu macam tu. Kebetulan berlaku di Terengganu. Ya, benda tu berlaku hari ni. Jadi kita dalam nak menjaga rumah tangga kita macam mana? Nampak tak? Itu sebabnya yang penting. Dan satu lagi disebut macam mana? Al-Muhajir hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah tak suka. Apa Allah tak suka jangan kita buat. Jangan kita berbuat-buat. Kita kena rapatkan saf. Kuatkan hubungan antara kita. Bila ada kedai kenara, rumah kedai nak pergi. Nampak? Dia ni geng orang sana. Nabi tak ajar. Apa yang Nabi ajar? Kita tengok dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai aja Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajir. Puak Ansar dan Muhajir, mereka dipersaudarakan. Punya baik dia sampaikan puak Ansar offer, cakap puak Muhajir, aku ada ramai bini, mana satu kau nak? Kau cakap dia. Macam tu sekali. Aku ada ramai bini lah, mana satu kau nak? Kau cakap.
Dia offer bini dia. Dia bukan cakap kau ambil yang ni pemalih ni. Tak. Dia kata mana satu kau nak. Open. Yang dia pula, buat muhajirin yang sampai ni pula tidak pula mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tak. Tak apa, aku tak nak. Aku dapat tanah, bercucuk tanam, jadilah. Macam tu. Cuba kalau kita. Ni aku dah berapa ramai bini. Kau nak, mana satu kau nak? Kau cakap kan? Sini lah. Agak lah kan, nak pilih. Hari ini kita cerita, buat muhajirin tadi tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Tetapi hari ini, masyarakat kita mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Hari ini orang susah lagi dikenakan kawan tu. Kita dah tahu dia nak minta duit, nak pinjam duit kita. Boleh? Dengan syarat borang 14A isi. Nak transfer tanah. Kalau tak bayar tempoh 14 hari, tanah kata jadi milik aku. Itu bukan nak tolong. Itu sebenarnya niat tak nak tolong tu. Sebab hari ni berlaku macam-macam. Yang menjatuhkan orang Melayu bukannya orang lain, orang Melayu sendiri. Macam tu. Orang Islam sedangkan Nabi ajar kita apa? Kita tak buat. Jangan salahkan bila tengok keadaan Islam dicemar, Islam dihina. Kenapa? Jangan, bukan salah orang lain. Salah kita juga memberi ruangnya macam tu. Kita berpecah-pecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, yakni bersatu padu, dan jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Jangan. Nabi tunjukkan semangat kasih sayang macam mana. Kita kalau tengok Nabi 3 hari tak nampak sahabat dan Nabi tanya, mana perginya si Umar? Umar demam ke? Dah 3 hari tak nampak. Makna kalau kita tanya khabar lah sahabat kita, mana pergi? Lama dah tak datang kuliah duha ni. Contoh, itu sunnah Nabi ke tu sebab tanya khabar. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Faham lagi. Yalah, sebab ramai lelaki isteri itu maksud saya. Tapi orang perempuan tak ada isteri, sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita kena sayang ahli keluarga kita. Kita cakap sayang tapi kita tak tunjuk. Kenapa tak tunjuk? Nabi tunjuk. Nabi balik, anak-anak cucu dia akan manjat dia, usik sana, dan Nabi tak pernah balik tangan kosong. Kita balik kita buat tak? Tak buat. Tak buat. Kadang-kadang anak dia datang, sibuk lah, penat je lah tepi. Anak dia tu. Macam mana caranya kita tu kata nak ikut Nabi? Nabi pesan tak dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh dia sayang Nabi. Macam mana nak sayang Nabi? Macam mana cara? Salah satu pertama, dengan menyebut nama Nabi selalu, selawat ke atas Nabi. Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bi dzikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Dia tengok penyanyi, oh Fatimah, suka dekat Fatimah. Siti Haidar, Siti Haidar dia. Suzana, Osman, Isabella adalah Emerson. Zalika Amalina, suka betul India tu kat Melayu dah. Fiona, kau itu sih. Semua suka ke orang. Kita sayang Nabi kerana selawat atas Nabi selalu. Kan? Daripada kita nyanyi lagu tak apa-apa, baik kita selawat. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Kau buta kau tak nampak kau tengok. Awak kat mana? Awak kat mana? Entah. Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawatlah. Yang kedua pada, kalau sayangkan Nabi, kita hidupkanlah sunnah Nabi. Paling senangnya, ini paling senang.
Tang suapan datang, air kosong bagi. Ada saja ya. Dah ada minum dah tadi, tak risau. Minum ni pun sunnah Nabi, kena tahu. Nah, macam mana cara dia? Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bukan nak minum sangat, nak tujuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tapi pada sunnah. Kan nampak detik lebih tak apa. Kurang 3 teguk. Tapi kalau minum macam ni, tu tak apa pada sunnah, tapi puas hati dah. Buat haul. Tapi kalau nak minum, saya nasihatkan yang pakai mic ni pasal betul. Bersandal minum kan. Ya. Apa lagi? Buah tamar. Buah tamar. Maka buah tamar sunnah Nabi. Ini nak makan buah tamar bila bulan puasa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayuk. Tak dengar dah, kalau tidak tu makanlah buah tamar. Saudaya. Saudaya. Nazak-nazak dah kawan tu. Pagi raya meninggal kawan tu, dah tak dengar apa. Tengok-tengok tahun 4 bulan puasa tak dengar. Saudaya. Hidup dia lagi. Buah tamar. Apa lagi? Kita pakai jubah pergi semayang. Niat kalau sunnah Nabi. Tapi saya nak pesan. Ingat ya, orang lelaki, ni saya pesan. Jubah kalau nak pakai pergi semayang, pastikan jubah lengan panjang. Ingat tu. Jubah lengan pendek, orang Arab bawa tidur. Faham? Bukan kata tak sah semayang, sah, tapi nak beritahu. Orang kita nampak berkilat-kilat lawa kan, itu pakai kat rumah sebenarnya. Kena tahu lah. Takut tiba-tiba lah kan, kampung berhala gantang ni tiba-tiba jemput Imam Arab datang semayangnya. Dia nampak orang ni nak semayang, nak tidur. Dia nampak. Dia malu dia orang Arab dia. Tak ramai. Tak, tapi bukan tak sah. Jangan salah faham. Boleh pakai. Cuma kena tahulah sebenarnya kat rumah pakai itu kan smart. Jubah dengan pendek, tetamu datang nampak elok, kemas. Nampak tak? Apa lagi? Wangi-wangian. Nabi suka pada wangi-wangian. Pakailah wangi-wangian. Itu yang pertama cintakan Rasulullah. Kedua, bihubi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau kena pun tidak? Isteri-isteri Nabi, sebut Siti Khadijah, Aisyah, Sonya. Dua tu ingat kan? Nah, budak-budak ni yang bersopan-sopan ni semua dah hafal lah. Dah tunduk dah. Jangan dia tanya kita. Kan? Anak-anak Nabi ada 7. Siapa dia? Atta. Dia tahu 7. Cucu-cucu Nabi Hasan Hussein tu laju. Kita kena kenal. Kemudian yang ketiga, biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran. Macam mana sibuk sekalipun bacalah Quran. Itu sebab orang lelaki kat rumah kan, bila dia jadi imam selesai, yang jom kita semayang maghrib sesama. Jadi ada bacaan ayat suci Quran dalam rumah tu. Nabi suruh bezakan rumah kita dengan kubur. Bila jadi imam tu kita baca ayat tu, ayat daripada Al-Quran kan. Jadi baca, tak ada lah kita rumah kita sunyi daripada bacaan ayat suci Quran. Tengok anak-anak kita ni yang berserban, ada yang tagak, ada yang rendah, ada yang kucuk, ada yang ni, ada yang lepek, ada yang daripada minggu itu disarung, yang pun ada. Cuma bukan senang dapat anak macam ni. Allahu Akbar. Kalau dapat budak ni ditakdir dengan izin Allah, dia tahfiz insya-Allah. Habis dia hafal Quran. Jangan main-main. Akhirat besok dia ada kota boleh bawa 10 orang kali keluarga dia masuk syurga. Orang yang ada ijazah undang belum tentu boleh bawa masuk dari syurga. Orang ada kedoktoran, ada master, ada doktor. Nah, saya doktor, saya Datuk Seri Doktor. Oh, contoh kan. Belum tentu lagi. Tapi budak tahfiznya nampak muka macam tu kan. Dia tahfiz kan. Ya. Hari tu kan, sebulan puasa itu
saya kena jadi imam tarawih. Ada empat malam saya diletak giliran 4 malam je yang saya dapat sebab saya sibuk ceramah. Dapat 4 malam. Ada satu malam tu saja saya bawa seorang imam daripada Ampang ke Lumpur. Sebab sekali saya ceramah dengan dia baca tu sadar benar lah kan. Saya tanya rupa-rupa dia bukan imam situ, rupanya anak daripada jawatan kuasa masjid. Dia rupanya budak ni tahfiz Quran, umur 17 tahun. Sadap baca bawa balik kampung mak saya, mengeletek-ngeletek nyawa dengan ada sadap kan dia baca tu kan. Allah sadap macam tu lah dia. Dia baca rakaat pertama Fatihah lain lagu, rakaat kedua lain lagu Fatihah dia, rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Pertama kali orang kampung mak saya komplain, pendek sangat baca tu. Maknanya tak puas dengar dia baca. Tengok tak ada nombor langsung. Rupa-rupanya barulah saya tahu mak dia cakap tahun lepas dia dah biasa dipanggil menjadi imam tarawih di Istana Negara. Sudah. Ramailah orang pun cakap sojuk paut Omar. Kalau sojuk paut tu kambung tu. Sojuk hati pun betul tu. Sojuk hati. Kan semua cakap tu alhamdulillah. Mana ada orang alhamdulillah paut? Tak ada. Mana? Bila anak kita jadi imam, bila anak kita tahfiz Quran, ya gitu sebenarnya. Lain dengan sebagainya. Saya anak saya sendiri pun kan semua orang nak masuk tahfiz. Saya tanya siapa masa kat Mekah tu, saya tanya siapa nak masuk tahfiz? Kalau tahfiz. Yang Alum surrender, ni yang sana. Sudah anak yang nombor 3. Dia angkat. Dia nak. Betul ni? Betul. Masuk ada keluar tahfiz. Yang Darul Ulum Bukit Sumbat. Darjah 4. Darjah 4 baru masuk. Dia setiap minggu boleh balik. Minggu pertama dia balik dah lain macam dialog dah. Minggu pertama dia balik, dia cakap, "Bah, abah tahu tak? Kiamat tak lama lagi dah." Lain macam. Itu baru seminggu tu. Kalau sebulan tak tahu lah boleh cakap kan. Saya pun cakap lah, sebaik kau cakap. Kalau tidak abah memang tak tahu. Tu dia. Jadi kita ni dalam hidup kita ni berubah nak jadi yang lebih baik. Berubah jadi lebih baik. Sebab saya nak cakap kadang-kadang kita manusia ni susah nak berubah sebab apa? Kenapa manusia susah nak berubah? Manusia susah nak berubah kalau dia tak nampak sebab dia kena berubah. Dan kebanyakan manusia dia jadi berubah tapi tak kekal. Kenapa? Sebab niat dia berubah tu sebab apa? Kita tengok balik macam hiburan. Kita tengok orang bersandarkan kepada siapa? Kita tengok Pop Yeye kan? Sampai masuk habis Pop Yeye. Zaman Uji Rashid Helami kan? Wajah kesayangan hamba. Orang minat dia. Zaman seluar basah bawah tu habis. Selesai. Tiba-tiba zaman rock kapak. Seluar koci. Rambut panjang. Bola rambut panjang-panjang. Yang masa tu orang minat Scorpion, Sepultura. Orang minat Iron Maiden. Sampai masa habis. Lepas tu minat rap pula. Sampai rap sudahnya balada. Sudahnya hari ni orang dah berubah pula. Dah tak ada lagu-lagu macam tu lagi dah. Semua tengok YouTube. Orang minat Najwa Latif. Orang minat penyanyi-penyanyi yang tiba-tiba keluar Yuna. Orang minat yang macam tu tiba-tiba pun habis juga. Tiba-tiba ada pula Aimantino. Pun sekejap tak sampai berapa bulan dah habis juga. Sebab apa? Sebab benda tu bersandarkan kepada kesementaraan dunia sebenarnya. Dunia ini, dengar saya cakap ni. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia tu sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kedua, saya nak cakap, dunia sentiasa menipu manusia. Kita beli kereta baru kan? Subhanallah, puas hati aku. Berapa lama rasa baru. Lepas sebulan dah boring dengan kereta. Beli motor baru. Motor baru lah kawan kita kat masjid. Pakai Swift. Minggu depan yang seorang dia datang motor pakai remote. Mana motor kau? Aku parking sana tadi. Mana motor kau? Ya, cek, datang motor. Jangan main. Contoh lah kan. Berapa lama? Tak mustahil tau. Kita galak-galak tak mustahil benda tu. Makna kata sekejap yang rasa boring. Itu dunia. Ketiga, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa buat hashtag. Hashtag, dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal.
Dunia ni ibarat tempat rehat dan rawat R&R. Orang singgah jalan, tu je. Macam kita lah singgah akan R&R Gambang. Belum pernah lagi orang singgah R&R Gambang. Cantik tempat ni, aku ingat dapat rumah kat sini, tak ada. Orang singgah sana makan, minum, kencing, berak, jalan. Tak ada dah untuk apa. Tak ada apa pun kat situ sebenarnya. Walau cantik macam mana pun R&R, dia hanya sekadar tempat persinggahan. Cuba tengok Bangla. Nak bagi faham, Bangladesh. Bangla tu, dia kalau dia makan nasi kan macam mana? Dia makan nasi, membukit nasi tu. Dia letak kuah kari tu. Lauk pun tak ada. Kalau letak kontang tu maknanya dia dapat gaji tu. Tapi dia memang tak ada. Dia makan sikit saja. Maksudnya dia makan kos yang paling murah. Nasi, kuah je banyak. Lauk tak habis. Makan, air kosong. Sebab apa? Duit mana pergi? Duit dia simpan. Duit dia simpan. Sebab dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal dia. Itu sebab dia tak kisah baju biru, seluar kuning, kasut hijau, apa dia peduli. Sampai ke dado semua. Sampai jalan berpipi-pipi tangan dengan kawan ni, apa dia peduli. Tapi dia balik Bangladesh, bila lepas 5 tahun dah penat jaga, balik Bangladesh kaya-kaya. Duit dia semua dia hantar. Dia balik tengok rumah dah besar, kereta dah besar, bini pun dah besar. Sebab dia sedar macam tu juga kita. Kita beria-ria atas dunia, bukannya bawa mati. Akhirnya bila kita mati, apa yang kita ada semua tinggal. Bini lawa tak ada, walaupun anda ni sehidup semati dengan dia. Sehidup semati, you mati, I hidup. Tak ada mana nak sampai masa tinggal. Kereta besar tinggal, rumah besar tinggal, anak dah besar dia tinggalkan kita. Jadi apa benda yang kita nak kerja? Dunia sementara sifat. Saya nak beritahu, manusia gemar sebut 3 perkara, tapi buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah, tapi dia gemar buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, manusia selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah, tetapi dia bila dia Allah tak uji dia duit dia tak ada, dia mula tak percaya. Matilah kita. Macam mana? Tiba-tiba kena berhenti kerja. Habislah kena berhenti kerja pula. Macam mana ni? Jangan bergantung dengan manusia. Bergantung dengan manusia kita akan kecewa. Kita minta dengan orang, kita jumpa orang nak minta tolong dengan dia, doa Allah, ya Allah, kau loronglah hati dia supaya dia dapat tolong aku, ya Allah. Kau jugalah Maha Perkuasa atas segala-galanya. Minta dengan Allah, jangan lupa. Ingat tak kisah Nabi Nuh dulu? Nabi Lut. Nabi Lut kan Nabi Nuh, Nabi Nuh dia demam. Pernah sekali dia demam. Ya Allah, aku demam, ya Allah. Allah Ta'ala perintahkan kau pergi dekat pokok tu. Kau topuk batang pokok tu. Dia topuk batang pokok tu, gugur daun. Aku ambil daun tu, kau sapu kat badan. Kau sapu kat badan, elok demam. Alhamdulillah. Selang 2-3 bulan, dia demam sekali lagi. Dia tahu pergi kat pokok tu, dia topuk pokok tu, gugur daun. Dia sapu kat badan, dia tak mau. Dia kata, ya Allah, kenapa dah tak boleh pula daun ni? Sebab hari tu kau minta dengan aku, kali kedua ni kau minta dengan pokok. Memang tak elok. Nampak tak? Kita kena ingat manusia tu hanya sebab saja, tetapi asas sebab tu adalah Allah izinkan. Itu yang paling penting, kena ingat. Itu yang kedua, ingat ya, rezeki datang daripada Allah. Habis nak kurang rezeki macam mana? Sedekah berbanyak. Nampak tabung jangan lalap. Tabung tahfiz al-amin, kampung berhala gantang, sumber duit. Tak ada duit, wanjam tu. Bagi jam budak tu. Jam pun tak ada, Ustaz. Handphone tu, format yang saya siap, masuk dalam tu. Pandailah undi besok nak tolak daripada Cina terdapat berapa. Tokah. Ini kalau lalu tabung, saya ni ada kapur dalam poket. Mana duit kecil, mana duit biasa, RM5. Si baik. Zap dia masuk dalam tu. Lepas tu ada orang kapur belakang. Apa? Kawan tu hulu pula kata, Musawati, dulu tu. Zap dia masuk dalam tabung. Dah habis main salam dengan kawan tu. Bang, steady bang. Seorang tu je bermaki. Tak adalah masa kau rabur tadi, duit kau kat jatuh tu. Duit kau bagi-bagi. Bingung kan kau lah. Dalam dia rabur-rabur tadi, seratus dia jatuh. Orang tu nak pulang dengan dia, dengar orang tu suruh masuk dalam tabung. Langsung selakah 100 RM5. Mana kawan?
Jangan risau, Allah akan mudahkan rezeki kita. Sedekahlah banyak-banyak. Iya. Hidup itu susah lah, kenapa lah, ada aja masalah. Jangan risau, Allah nak bagi sesuatu kat kita. Sabar jangan. Sedekah. Macam kita nak keluar kan, nak keluar pada rumah, contoh daripada sini, daripada Temeloh ni kita nak pergi KL. Keluar je daripada rumah, nampak Masjid Al-Amin ni, Masjid Al-Hasan ni kan. Masuk je. Suruh nak kau ambil RM5, kau masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung, lepas tu sambung perjalanan. InsyaAllah perjalanan kita selamat. Ulama dulu-dulu posan macam tu. Tapi tak adalah tiap-tiap masjid yang kita nampak berhenti. Satu masjid tu berhenti, sengedah jalan. Tu ya. Nak berhenti semayang tak boleh lah. Saya tengok hari tu, saya dengan Abang Surau dengan Abang Nasir Wahab, kita berforum di Shah Alam. Masa tu satu masjid lancarkan tabung nak kutip dana pembinaan masjid. Berapa kosnya? 9.6 juta. Saya masa tu cakap dengan Abang Surau, bila dapat ni bang? Banyak tu. Rupa-rupa malam tu bukan program yang pertama. Hasil daripada tak sampai pun 2 tahun, kutipan dia buat. Rupa-rupanya tinggal 800,000 je lagi yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Nak beritahu umat Islam ni kalau dia bersatu hati, dia sama-sama nak membantu menolong, insya-Allah tak ada masalah. Tak mustahil besok tiba-tiba dewan kita yang tengah ni, yang topi ni pun dah jadi besar dewan kita ni. Sebab ramai yang betul orang jadi geng kanibal masjid ni. Semua orang nak nyumbang biar ada selesok. Lepas tu kita pasang kipeh godang tu. Kipeh godang dia duduk dalam betul kita rakit kain ni bang. Dia salju kata kan. Ya, tu yang kedua. Apa kelebihan sedekah? Apa kelebihan sedekah? Saya bagi ingat tu dalam kepala kita. Ada 4 kelebihan sedekah. Ingat tu 4 kelebihan sedekah. Hafal tu dalam kepala. Dan yakin itu janji Allah. Kelebihan sedekah yang pertama, mengkayakan hati. Walaupun kita miskin, hati tetap rasa kaya nak nolong orang. Yang kedua, membersihkan harta. Benda-benda tak elok dalam harta kita tak ada. Semua yang berkat-berkat yang tinggal untuk kita. Yang ketiga, memanjangkan usia. Saya tanya yang dah banyak umur ni, daripada dulu rajin sedekah. Tu yang panjang umur ni ya, umur dah berapa, memang fikir nak sedekah apa dia, apa dia nak tolong. Bila masuk korban, masuk bahagian korban. Berapa bahagian masuk, paling tidak 1 bahagian masuk. Dah masuk, jangan sambut-sambut ni dah. Aku masuk 1 bahagian RM600 dah. RM600 dah sini. RM600 lembu kacik, besar kambing lembu. Jangan petikai kan. Membersihkan harta. Dan seterusnya, melancarkan rezeki. Sana je rezeki masuk, ada ya rezeki masuk yang besar Allah bagi. Sedekah ni mudah yang sebenarnya. Cuma kita yang memborek-borekkan dia. Contoh paling senang sedekah. Sampai depan nak datang kan, saya tanya, dia gambar makan lu apa? Kan sana. Yang main belasah, saya tak tanya kan. Saya ceramah kat utara macam tu lah. Kajak-kajak kari, naik morning ke baru kari. Kan? Dia tak tahu sampai sebab kalau gulai itu gulai kuning. Kan? Cek kapatin, okey lah. Kan? Ni bagiin kepada penganjur. Apa lagi kegemaran sampai sebab? Telur dadah, bukan susah mana. Kan? Ini contoh. Jadi, dia suka telur dadah. Kita kemampuan kita telur dadah. Kita buka orang telur dadah dalam 2 kopi memang. 2 kopi macam pizza atau bang. Ya, imam, ya lauk untuk samsul depan. Imam pun tak lusik. Imam tak lusik lauk tu. Abang, contoh, nampak telur dadah tapi sedekah. Amal. Yang penting, walaupun Nabi suka umat dia beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Itu betul. Bagi RM1 tapi hari-hari bagi. Tak apa. Bagi RM1,000, itulah sekali. Saya tak boleh bagi lah. Contoh kan, itu masalah. Dia tu antara benda-benda yang kita boleh buat. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Nombor 1 tadi, cakap dia hamba Allah, tapi gambar baik benda yang Allah tak suka. Kedua, selalu cakap rezeki kepada Allah, tapi bila Allah tak uji dia dengan kesempitan duit, dia mula tak percaya rezeki itu datang kepada Allah, mula merayu-rayu kepada manusia. Dan yang ketiga, dia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Contoh perangai macam tak nak mati, mengutuk orang, mengumpat orang.
Tu tak ada hati tu. Sebab apa? Kita jangan kutuk orang kalau rasa tak sanggup nak minta maaf dengan dia. Betul. Aku pahala minta maaf, susah lah. Tahu susah. Bercakap senang. Tadi Samsul Bat lalu, siapa tak ngumpet dia? Tapi saya maafkan lah. Saya dengar tadi membuat tingginya. Saya dengar tadi. Tapi saya maafkan. Saya maafkan. Yang seorang tu dalam TV nampak gemuk kan? Wah hajar. Yang tu pun saya maafkan dia. Supaya tak jadi dituntut akhirat besok. Jadi saya maaf. Tak ada masalah. Ya. Ini saya ni dah okey sikit kan. Hari tu ya Allah Akbar. Mulai Jun 30 hari Jun. Saya timbang berat badan saya. Lagi 3 kilo nak 100. 97 kilo. Ya Allah Akbar. Langsung trauma saya. Hari-hari timbang apa? Lepas tu saya stop makan nasi. Saya stop makan nasi. Sampailah Raya Haji itu. Sampai Raya Haji itu baru saya makan balik. Sampai hari ni. Tak berhenti pula dah. Lebih itulah dia. Tapi betul. Lepas saya komen sekali, alhamdulillah berat saya 92 sampai 3. Kalau tidak hari tu malu nak semua tu. Lebar. Tak muat sofa. Ni ada ruang-ruang lagi apa tak? Dah. Bukan apa. Kenapa? Tu pun niat kita. Kenapa nak kuih? Biar handsome. Tak boleh. Kenapa kuih? Lengan. Badan kita nak bangun, nak salat. Subuh mana? Kalau badan kita borek ni, bangun subuh. Ya Allah, azab bangun subuh. Tu sebab budak-budak ni kena ada. Budak-budak ni dia dah ada dah. Ni azan kategori subuh budak ni. Azan kategori maghrib budaknya. Dia ada. Dia maghrib dengan subuh beza azan. Kalau maghrib dia mendayu-dayu pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Ni kadang yalah kesian orang-orang lama bukan sini topik lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Allah. Okey, panik bunyinya dah. Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Memang tidurlah kawan. Kan? Jadi kalau budak-budak ni ketika subuh as-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Atau as-salatu khairum minan naum. Bangun, malah betul bilang bangun. Dia bangun subuh tu. Ni yo, baru dia terjaga. Ini tak. Tapi itulah bila maghrib Melayu ni pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Utusan cinta buat Adam. Yang susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah terlafaznya akad. Saya tak tengok, tertengok. Yang tak, saya ceramah kat Muazzam Shah. Hari tu petang tu dekat Muazzam, dekat rumah tamu tu, staf militer nak makan malam dengan saya. Lepas maghrib, saya dah siap jamak maghrib Malaysia. Saya buka lah TV. Keluar cerita utusan cinta buat Adam. Kesian bini dia kena rasuk. Ya Allah, bini dia kena rasuk. Lepas tu imam tu datang, dia bawa air. Ni contoh. Dia nak tawar, tapi ni dia kena rasuk. Kesian. Dia bawa macam ni. Sengit dah kopiah imam. Bismillah. Menjerit bini dia bersambung. Tu malah tengok tu. Bersambung tu malah tengok lagi. Aku cakap bila lagi lah aku dah tengok drama ni. Dah lah ni air dapat tengok. Dia kata kan, kan nama Melayu tu bersambung. Tapi tak minum kena minum. Dah tuan. Nah, tu dia. Jadi kita kena ubah. Hidup kita ni sampai bila? Kalau kita kutuk-kutuk orang tak sanggup nak minta maaf, jangan kutuk.
Jangan tu sebabnya kita kena selalu bermaaf-maafan dengan minta maaf banyaklah kalau buat salah silap. Ni sebenarnya tahun baru ni, nak masuk tahun baru lah, minta maaf lah kalau buat salah dengan kau. Alah, tak ada apalah. Apa syarat? Ada satu syarat nak minta maaf ni. Minta maaf dan memaafkan ada satu syarat. Apa syarat dia? Syaratnya adalah tidak ada syarat. Itu syarat. Itu syarat kan? Masyarakat kita selama ni minta maaf ke memaafkan mesti nak ada syarat. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, bayar duit aku dulu. Itu tak ada nilai maaf kita. Sebab kita meletakkan harga pada maaf. Kita nak minta maaf ke memaafkan sebab atas dasar ikhwatul muslimin. Kita nak jaga hubungan Islam ni, saudara se-Islam ni. Itu sebab kita minta maaf dan memaafkan. Itu usaha. Kita boleh mati bila-bila masuk. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok sehat, jalan-jalan terjatuh dalam lubang. Lubang tu dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Kalau dia jatuh dalam lubang, orang ingat dia mati. Bomba tarik, bomba dah penyelamat dia tarik pakai tali. Rupa-rupa cek nadi ada nyawa lagi. Rupanya dia pengsannya, dia tak mati. Bila dia terjatuh, bang hebat bang, abang jatuh lubang dalam, lubang tapi tak mati. Ya ke? Lubang tu, dia tinyau lubang langsung mati. Peperangan tengok lubang tu, tapi jatuh tak mati tu, sebab dia tinyau lubang. Nak tunjukkan mati bukan sebab yang kita sebut, bukan sebab yang kita fikir, bukan sebab yang kita anggap. Kalau Allah Ta'ala kata mati, matilah. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Adham kata, kalau atas dunia ni nak buat jahat, jawab 5 soalan ni dulu. Syekh Ibrahim Adham kata, apa soalannya? Nombor 1, kau cari dulu tempat yang mana Allah tak nampak kau. Jumpa tak? Nak buat jahat ni, cari tempat yang Allah tak nampak kau. Ada tak? Tak ada, semua tempat yang Allah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain, mana datang? Semua Allah bagi. Yang ketiga, kau jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Oh, ada satu tanah kat Temeluh baru buka, tak tahu siapa punya. Itu Allah Ta'ala punya. Yang keempat, malaikat maut datang nak cabut nyawa kau. Kau tangguh kan? Macam ni lah, aku sibuk, besok lah kau datang. Kalau boleh buat, cuba buat. Tak boleh. Kalau malaikat maut datang masa tu lah mati dia. Dan yang kelima, waktu malaikat nak masukkan kau dalam neraka, kau minta tangguhkan. Kau bagi aku ibadah dulu, nanti kau tentukanlah aku masuk syurga, masuk neraka. Tak boleh. Akhirnya, tak ada satu, bukan 5, tak ada satu pun yang kita boleh jawab. Maka, kesimpulannya jangan buat jahat. Tetapi kita manusia tak terlepas daripada buat silap, tak terlepas daripada buat salah. Maka Nabi kata, sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Bila taubat itu, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, iaitu menyesali perbuatan kita, kudu berazam untuk tidak mengulangi perbuatan kita. Itu sebenarnya. Tahu baik salah, menyesali perbuatan kita, menyesali perbuatan kita, dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi insya-Allah dengan semangat hijrah tu, insya-Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik. Insya-Allah, mudah-mudahan. Buatlah yang terbaik yang kita boleh buat. Antara amalan-amalan yang kita kena buat, yang paling kita kena buat adalah minta ampun dengan Allah banyak-banyak, selawat pada Nabi banyak-banyak. Selawat pada Nabi, istighfar banyak-banyak, kemudian bacalah, amalkanlah hati Al-Quran, dan yang keempat, perbanyakkanlah haufil. Amalan yang saya nak kirimkan untuk semua orang yang datang tadi. Nombor 1, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Kenapa? Kita semua ada dosa. Sahabat pernah tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar, astaghfirullah. Senang. Kita ke masjid, gaji lagi, astaghfirullahalazim. Gaji lagi, astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak kisah. Yang penting istighfar. Barang siapa istighfar, Nabi kata, pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada kesempitan, dan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, perbanyakkan selawat ke atas Nabi, kerana bila selawat ke atas Nabi, Allah dan malaikat akan mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk kita. Bila sebut pasal selawat, ingat kisah yang digambarkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali di bawah tajuk takut kepada Allah. Digambarkan malaikat yang sangat besar, kepalanya di bawah arasy Allah, kaki malaikat sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi,
Sayap belah kiri tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu pada sayap malaikat menyamai jumlah keseluruhan makhluk yang ada dalam dunia, punya banyak bulu. Dan apabila seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah akan perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila keluar je, dia akan mengibaskan sayap dia. Maka setiap satu bulu yang banyak tadi akan tertitis satu titisan nur. Setiap satu titisan nur arasy Allah itulah mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat. Itu sebabnya rugi kalau kita tak selawat. Dan Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kedakun bila sebut nama aku dia tak selawat. Yang ketiga, hati Quran masuk dalam hati kita, iaitu surah Yasin. Bila nak baca surah Yasin? Hari-hari baca. Sehari baca sekali. Bukanlah nama-nama. Dalam berapa minit dek baca Yasin? Lebih kurang 10 minit saja. Kan? 10 minit selesai. Kok gagam nak pun sejam lah. Yasin. Jangan dia gagam sejam lebih lah kata. Nanti yuk cari kan dekat dalam surah Yasin tu letak hati, insya-Allah tenang hati kita. Dan ada rahsianya surah Yasin tu saya akan kongsikan dalam kuliah yang akan datang. Kalau ada umur saya datang saya kongsikan. Dan yang keempat, perbanyakkan haukil la haula wala quwata illa billahil azim. Serahkan Allah banyak-banyak. Itu adalah khazanah bersyurga yang Allah turunkan hanya untuk umat Muhammad saja. Umat-umat sebelum kita tak dapat pun ayat. Kerjalah agama. Jangan lagi dah kerja dunia. Naik kereta, kau kecil, alhamdulillah sehat. Kereta ni pun okey, boleh bawa aku ke mana-mana, tak ada masalah. Rotek pun bila time mati tak adalah mana-mana ada okey. Tak payah nak kira dunia. Semua orang nak pakai kereta besar. Kita dah masuk pakai kereta besar. Kereta besar time hari jadi monong yang main-main. Di rumah kau ni macam buruk. Alhamdulillah dapat berteduh, dapat beribadah pada Allah pun dah cukup baik dah. Syukur. Mana anak-anak bah ni ada orang dia nak kahwin dengan ngalung, dia nak sangat ngalung macam mana? Ingat bukan dunia. Ini tanya bakal menantu. Kau kerja apa? Kontrak kau tetap? Dari simpanan duit ada berapa? Rumah dah beli tu? Kau pakai kereta apa? Kau pakai apa? Semua tanya. Tapi yang dia tanya semua soalan berkaitan dunia. Tak ada tanya kau kata Quran berapa kali? Kau Fatihah boleh baca tak? Takkan tak boleh baca. Dia ada rumah ya kan? Iya. Kadang-kadang tak apa soalan tanya. Kawan tu datang naik kereta besar sewa. Pakai kod tali leher besar sejadah. La ilaha illallah. Punya besar tali leher gila tu dah. Punya nak. Cuba tengok orang yang beriman ni lain bapak mentua ni. Ada 3 budak. Berapa orang nak kau 2-3 orang. Tak tahu nak pilih macam mana. So datang rumah. Datanglah 3 budak. Ayah senang kan? Kau nama siapa? Nama saya Ahmad Duha. Kau baca surah Duha. Senang bapak kan? Ya kau cik? Ya baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. Kau nama siapa? Senyum budak tu. Nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Senyumlah budak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bagus. Yang ketiga tu dah berpalu. Nama Yasin. Wah, ampun aku ni apalah akal aku ni. Macam mana lah aku ni. Aduh, apalah aku nak jawab ni. Apa nak jawab ni. Kau nama siapa? Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Lagi panjang lah nama gelaran daripada nama betul kan. Dia takut kau jangan risau. Acik tak suruh kau baca surah banyak. Oh, tak apalah. Kau bacalah surah yang kau tahu. Tanya semayang cukup ke tidak. Sebab agama yang nak jaga kita ni. Itu kadang-kadang saya sebut tadi kan, kenapa orang minat hadis tak kekal lama. Sebab sifatnya dunia. Tapi kalau kita bersandar pada Allah dan Rasul, jangan risau. Selama-lama kekal abadi. Cinta kasih sayang manusia, agama Islam kepada Nabi tak pernah luntur sepatutnya. Tak pernah pudar sepatutnya. Sebab Nabi sayang kita selama-lamanya. Siapa yang nak pergi Makkah, siapa yang merasa pergi menziarah Nabi di makam Nabi, bagi salam, Nabi akan menjawab seolah-olah Nabi masih hidup. Memang Nabi jawab, cuma kita tak dengar. Kalau dengar memang kita lagi.
Kan? Nabi sayang kita. Jadi kenapa kita tak boleh sayang Nabi? Kan? Itu sebabnya kalau dengan Nabi dah disebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Yang pengikut Shah Rukh Khan apa? Pengikut artis Korea apa? Pengikut artis rock apa? Dah disebut Nabi ikutan terbaik. Nak ikut apa? Berniaga. Nabi dah ada cara berniaga. Nabi berniaga tak tipu orang. Nabi layan orang dengan muka manis. Semua Nabi ajar lah. Nampak tak? Apa lagi? Tingkah laku Nabi terbaik. Nabi senyum selalu. Nabi layan orang dengan baik. Nabi duduk bersela. Ada sahabat duduk menghimpit kaki Nabi. Nabi tak alih. Borek tak. Nabi tahan. Ya, sebab Nabi tak nak dia rasa kesel. Tak selesa, tak kecil hati. Nabi layan isteri macam mana? Nabi bermanja-manja dengan isteri. Kita manja tak? Jarang. Ikan. Jangan. Tokek nak mati dah ni. Mana? Macam mana? Semua dah diajar. Nak ikut Nabi yang paling senang. Suami isteri lah paling senang kali. Saya panggil nama manja. Nabi panggil isteri. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Panggil lah bini kita. Wahai pipi tahu pipi kau ni. Pipi lebar kau, pipi gembol kau, panggil lagi yang seperti pipi. Nak ikut Nabi juga kan. Nabi dia cakap dengan isteri dia, wahai isteriku Saudah. Isteri Saudah ni tua sikit tau. Dia kata, wahai isteriku Saudah, tak usahlah kau terburu-buru. Biar hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Nabi hantar isteri dia sampai ke pintu. Orang perempuan saya nak tanya, tadi keluar suami hantar tak sampai pintu? Hantar tak? Saya tanya, hantar tak? Kan saya dah ajar tadi jaga maruah suami. La ilaha illallah. Kau dah ajar tadi. Dia jawab kadang-kadang hantar. Dah lah. Tak hantar. Yang seorang ni bertuah kalau hantar. Seorang lagi tak boleh besok dia hantar tu. Hantar sampai depan. Ikut Nabi. Allahuakbar. Saya tanya tu, duit belanja ada? Oh, mak terbaik. Duit belanja ada? Tak ada bang. Kau jalan lah, aku tanya dia. Orang asam betul. Lepas tu Nabi, kalau isteri dia nak naik kuda, nak naik unta, nak naik kenderaan, Nabi tak dah lutut jadi tangga tu. Romantik tak romantik? Betul. Tapi kita kalau buat lah, ya Allah, apa kau makan? Ya Allah, borek badan kau, apa yang kau makan ni? Oi, perak patah juga satu hal. Tuhan. Ya, tapi isteri kita dia tak naik kuda, dia tak naik motor, jangan risau. Dia naik motor, kita pegang motor tu, dah start motor tu dah panih dah enjin tu dia. Tu ikut sunnah Nabi lah tu. Bukakan pintu tu dia letak. Sampai buat pintu bang buka apa hal? Dah aku tak tahu kan nak pakai pintu yang mana. Tu saya bawa kereta pintu depan nak buka. Alah tak boleh gurau pula dia ni. Apa lagi? Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik kan buat dalam rumah tu, jangan cek luar. Nanti kan jiran nampak, pahala imam tu kan jiran nampak. Bukan imam sini lah tapi lahir. Yang keempat, Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Kau pengalih sedap tu. Dia terfikir macam mana nak buat ni tu. Ada secamah kek keluar tu menyawat ni. Tak muat besen. Siapa yang pakai besen? Besen kau seorang ada tak muat. Cuba jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah hari minyak. Tontu bos. Imam cakap besok lah pinjam ada orang tinggal lagi besok pinjam. Nabi dengan si Nabi dia mention siram tu. Si Nabi siram kat Nabi. Nabi siram kat si Nabi. Si Nabi siram balik. Cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Tentu kali. Iya. Ada yang saya camah kat Felda Palung, tak nak sebutlah Palung berapa. Orang perempuan mandi bersama dengan suami. Bosan Palung. Tak teraya tengok siapa suruh tengok. Pakai lagi pasangan tu tak salah Tak pun mandi malam. Tutup lampu agak-agak. Betul. Mana pula laki dia ni? Tadi ada, dia tadi dah tak ada.
Buka lampu, dah terbaring menurut. Kata ganjat kali lah. Weh budak, kau golak kenapa? Lupa lah aku dah budak-budak ni. Kami panggil mesra. Mesra. Nabi Mesra, Nabi mesra. Benda paling senang kan. Jadi rasa cukup dah cakap tu. Nanti insyaAllah lain kesempatan tu yang macam saya cakap tadi, kita arrangekan. Saya cuba arrangekan bawa Samsul kau datang. Tapi nanti susunkan macam mana. Kita main satu tarikh, susunkan terus. Kuliah subuh siapa nak? Dua Samsul. Subuh sama dua Samsul. Kuliah duha kat sini sama dua Samsul. Kuliah lepas Zuhur tu mungkin dalam pukul 3 tu dengan dua Samsul. Lepas maghrib dua Samsul. Lepas tu perdana satu tempat. Buat tu 5 tempat saja. Jadi siapa yang booking awal dia dapat lah. Satu lah. Abang Samsul awal biasa kalau datang dia buat kepek lah. Sedap kepek lah. Saya dah rasa lah. Memang sedap. Saya dapat free. Memang sedap. Jadi rasa cukup dah cakap tu tuan-tuan Muhammad sekalian. InsyaAllah. Saya faham lepas ni dah macam-macam topik. Dia nak pergi kenduri lah pun macam-macam kan. Jadi saya ucap terima kasih banyak atas kesudian pihak penganjur mengundang saya pada hari ini. Dan biasanya bila saya pergi berceramah, oh ya saya nak lancar tabung nak lancar belum? Belum. Oh dengan ini saya lancarkan dulu dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim.